Okay, so kita masuk kepada subtopik yang keempat tentang ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Okey. So apakah ubat? Ubat ialah bahan kimia yang digunakan untuk membantu kita merawat atau mencegah penyakit. Ubat dapat dikelaskan kepada tradisional dan moden. Ubat adalah selamat jika diambil dengan betul lah. Ni of course lah. Secara am, ubat adalah untuk kegunaan kesihatan, tetapi ada yang menyalahgunakan ubat sehingga memudaratkan diri sendiri. Okey, yang ni adalah tip note untuk kita lah. Ubat tu adalah dadah sebenarnya, tapi kita boleh memanfaatkan dadah itu jika kita ambil dengan keadaan yang betul. Jika kita gunakan dadah itu untuk kepuasan diri sendiri, maka dia telah menjadi penyalahgunaan dadah dan menyebabkan ketagihan dadah yang akhirnya akan memudaratkan diri sendiri. So yang ni kita kena take note lah. Okey, ubat tradisional diperoleh daripada tumbuh-tumbuhan, herba atau haiwan yang dan tidak diproses secara kimia. Maksudnya memang kita ambil secara natural. Okey, biasanya disediakan dengan menghancurkan bahagian tertentu tumbuhan dengan menggunakan lesung dan disapukan pada anggota badan yang sakit. Tak semestinya kita sapu lah, kita boleh telan jugalah sebenarnya. Ada juga bahagian tertentu tumbuhan atau haiwan direbus untuk mendapatkan patinya dan diminum. Okey, betul juga, kita boleh minum. Selain daripada telan, kita boleh minum. Okey, contoh ubat tradisional: halia, lidah buaya, ginseng, asam jawa. Ada macam-macam lagi sebenarnya. Contohnya tongkat ali, kacik Fatimah, kan, macam-macam lagi. Tapi yang ni yang diberi fokus lah dalam buku teks. So halia dapat menyingkirkan angin dalam badan, mencegah selesema, membantu memanaskan badan. Okey, lidah buaya merawat penyakit kulit, melegakan luka pada kulit akibat melecur atau terbakar. Ginseng membina pertahanan badan daripada jangkitan, merendahkan tekanan darah dan paras kolesterol. Asam jawa, jus buahnya dapat melegakan batuk, mencerahkan kulit. Okey, yang ni yang popular lah. Boleh hafal. Untuk keempat jenis ubat tradisional ni. Okey, ubat moden. Perkembangan pesat dalam bidang penghasilan ubat melalui teknologi baharu seperti bioteknologi, nanoteknologi dan kejuruteraan genetik telah memangkinkan industri penghasilan ubat-ubatan moden. Okey, yang ni ayat ni memang ayat bahasa Melayu lah ni. Bahasa Melayu yang tahap tinggi lah, memangkinkan tu. Sebenarnya dah letak daripada mangkin tu lah kan yang kita belajar waktu tindak balas, kadar tindak balas tu yang mempercepatkan lah. Maksudnya mempercepatkan industri penghasilan. Tahukah anda bahawa kebanyakan ubat moden yang dihasilkan pada hari ini berasal daripada tumbuhan dan mikroorganisma ataupun bahan kimia sintetik? Ubat moden terdapat dalam pelbagai bentuk: pil, kapsul, serbuk dan larutan. Okay, jenis-jenis ubat-ubatan moden lah kat sini. Ada 5 jenis. Okay, analgesik, antimikrob, ubat psikotik, anti-alergi, kortikosteroid. Okey, nama pun susah nak sebut, susah jugalah nak ejanya kan. So, jangan risau. Pastikan anda praktis sebutan yang betul, maka insya-Allah boleh eja dengan betul juga. Jenis dah contoh. Okey, analgesik, aspirin, paracetamol, codeine. Fungsinya adalah untuk melegakan sakit dalam keadaan sedar. Tetapi codeine melegakan sakit seperti rawatan batuk dan cirit-birit. Maksudnya ubat tahan sakit lah ni, analgesik ni. Aspirin, paracetamol ni, terutamanya paracetamol ni Panadol lah, nama lain bagi Panadol. Makan untuk kita legakan sakit, kadang-kadang boleh melegakan demam jugalah. Okay, perlu diambil mengikut preskripsi doktor, kecuali paracetamol kita boleh beli saja dekat farmasi atau kedai. Aspirin dengan codeine memang kena ada preskripsi lah. Preskripsi tu maksudnya doktor tulis atas kertas berapa banyak kita kena ambil aspirin, berapa banyak kena ambil paracetamol, berapa banyak kena ambil codeine. Itu maksudnya preskripsi. Doktor akan tulis kat kertas, kertas kita bawa ke farmasi untuk belilah ubat-ubat tu. Kecuali paracetamol sebenarnya tidak memerlukan preskripsi doktor yang khusus, kita boleh saja beli secara bebas, on counter lah, kita panggil beli on counter. Sebab ubat tu memang dipasarkan kan, pemasarannya ada iklan di dalam TV, iklan di radio dan sebagainya. Maksudnya pembeliannya kita boleh secara bebas, tapi tak bermaksud kita boleh makan
tanpa kawalan kan. Kita masih lagi perlu ambil bila perlu untuk paracetamol tu lah. Aspirin bersifat asid, tidak sesuai bagi pesakit gastrik atau diberi kepada kanak-kanak kerana dapat menyebabkan ulcer perut. So aspirin ni sangat kuat lah sebab dia bersifat asid. So tak sesuai untuk kanak-kanak. Kanak-kanak hanya boleh makan paracetamol sahaja. Paracetamol melebihi dos dapat menyebabkan kerosakan hati. Okay, tadi saya dah cerita dah. Walaupun dadah ni untuk kegunaan dia sangat baik lah kalau kita ambil dengan betul. Tetapi bila kita menyalahgunakannya, maka akan berlakulah kemudaratan seperti inilah kerosakan hati. Koordina menyebabkan seseorang itu berasa mengantuk. Okay, koordina ni juga sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan jugalah sebenarnya. So very take note bahawa semua jenis ubat-ubat ni kena sebaik-baiknya perlukan preskripsi doktor. Kecuali paracetamol kita just alert bahawa kita jangan lebih dos lah. Baca dekat bahagian belakang bulat-bulat tu kan, belakang tu ada dos yang disarankan untuk kanak-kanak dan dewasa. Adalah analgesik, ubat tahan sakit ataupun ubat mengurangkan demam. Okey, antimikrob contohnya antibiotik seperti penicillin, streptomycin, antiseptik. Okay, ada antibiotik, antiseptik seperti hidrogen peroksida, iodin, asid borik dan disinfektan seperti alkohol dan formaldehyde. Okey, antibiotik ni kita makan sebab badan kita dijangkiti bakteria lah. So kita kena makan antibiotik. Contohnya adalah penicillin dan streptomycin. Antibiotik membunuh atau merancangkan pertubuhan bakteria. Antiseptik digunakan untuk merawat luka. So dia cuci luka kita daripada bakteria. Disinfektan pula adalah untuk memusnahkan patogen yang terdapat pada objek bukan hidup seperti lantai dan sistem perparitan. So antiseptik digunakan pada badan, manakala disinfektan digunakan untuk benda yang bukan hidup lah. So tu bezanya antiseptik dengan disinfektan tu. Antibiotik perlu dihabiskan supaya semua bakteria dapat dibunuh. Jika tidak, bakteria menjadi immune kepada antibiotik dan penyakit akan berulang semula. So ni very importantnya imun ni. Maksud bakteria tu kebal. Kebal sebab kita tak habiskan antibiotik. Bila kita habiskan antibiotik, kita memang make sure bakteria tu semua 100% atau at least 1% tak dibunuh lah. Tak apalah yang 1% tu badan kita boleh bunuh kan. Tetapi at least kesemuanya lah dapat dibunuh. So tiada bakteria yang dapat berevolusi untuk menjadi lebih kebal. Bila dia jadi lebih kebal, penyakit kita lebih teruk. Bila jadi lebih teruk, susah untuk dirawat lah. Dan bila dia jadi kebal, maka antibiotik pun tidak berkesan lagi. So itu adalah situasi dunia zaman sekarang ini di mana kita menyalahgunakan antibiotik. Again, penyalahgunaan dadah jugalah. Di mana antibiotik tu yang pertama kita tak habiskan. Okay, yang kedua, setiap kali sakit kita kena guna antibiotik. Setiap kali sakit kita nak kena guna antibiotik. Maka itu pun tidak disarankan juga sebenarnya. Antibiotik ni sepatutnya digunakan untuk penyakit yang memang serius, yang boleh menyebabkan kemudaratan jika kita tak guna antibiotik. Contohnya kalau kita demam, sepatutnya tidak perlu lagi antibiotik tu. Kalau demam kita tu setakat demam-demam biasa sahaja, suhu yang tidak tinggi. Tetapi kalau demam kita tu seperti ketar-ketar badan, muntah-muntah dan sebagainya, memang kita nampak memang teruk demamnya, maka doktor akan preskripsikan antibiotik lah untuk pesakit itu. Tetapi kalau demam-demam biasa, cukuplah sekadar kita menggunakan paracetamol. Jangan ambil antibiotik kerana boleh memudaratkan juga sebenarnya, walaupun dia membantu untuk merawat demam tu. Cuma kita takut bakteria ataupun badan kita telah pun kebal daripada antibiotik tu. Dia antiseptik hanya disapu pada bahagian luaran sahaja dan tidak boleh dimakannya. Okey, tu antiseptik. Alahan dapat membawa maut. Pesakit dengan alahan penicillin akan diberikan kad alahan ubat sebagai pemberitahuan tentang keadaannya. Okey, alahan tadi saya dah cerita dah. Semua jenis orang ada tahap alahannya tersendiri. Maka ada orang yang alah terhadap antibiotik. So kita kena maklumkanlah kepada doktor yang kita ni sebenarnya ada alahan antibiotik penicillin tu.
untuk mengurangkan kemudaratan juga. Okey, ubat psikotik contohnya haloperidol, chlorpromazine, clozapine. Okey, untuk apa ubat psikotik ni? Merawat psikosis, iaitu gejala penyakit mental untuk yang menyebabkan pesakit melihat, mendengar atau mempercayai perkara yang tidak nyata. Maksudnya berhalusinasi lah. So kita makanlah ubat-ubat ni untuk mengurangkan halusinasi. Dia ambil atas preskripsi doktor, of course. Bukannya kita boleh beli begitu saja. Benda ni sangat terkawal lah, ubat yang sangat terkawal. Mengakibatkan pergerakan muka dan badan yang tidak normal, mengakibatkan kejang dan menggeletar. Okey, walaupun dengar macam menakutkan kan gejala-gejala ni, tetapi ini membantulah penyakit mental tu, pesakit mental tu mengurangkanlah benda-benda yang karut dia percaya tu, yang dia nampak ataupun berhalusinasi tu. At least dia tidaklah boleh, bila dia nampak benda-benda tu, dia menyebabkan kecederaan kepada dirinya ataupun menyebabkan kecederaan kepada orang sekelilingnya. So kita boleh mengurangkan kemungkinan itu. Sebab kadang-kadang kita pun pernah dengar bahawa seseorang itu bunuh diri ataupun seseorang itu membunuh orang lain ataupun mencederakan orang lain kerana dia bahawa ada orang berbisik kepadanya untuk membunuh diri. Contohnya ada seseorang membisikkan di kepalanya, di dalam kepalanya, menyatakan bahawa dia perlu membunuh orang. So untuk mengurangkan bisikan-bisikan itu, kita gunalah ubat psikotik ni, maka kita pun selamatlah daripada gangguan daripada pesakit mental tu lah. Okay, anti-alergi, antihistamin dapat melegakan hidung berair dan kegatalan. So antihistamin ni again boleh dibeli di farmasi dan perlu mengikut dos yang tertentu sebab ada antihistamin yang mengantuk, ada yang tidak mengantuk lah. So dia ada jenis-jenisnya. So antihistamin ni ada dia punya di sebaliknya. So ada antihistamin batch lama, ada antihistamin batch baru. Batch lama mengantuk, batch baru yang tidak mengantuk lah. Selamat digunakan, tetapi anda perlu beli dekat farmasi sahaja, tak dijual di kedai-kedai runcit macam paracetamol. Okey, so hanya boleh diambil atas preskripsi doktor, tak semestinya. Dia bukan diambil atas preskripsi doktor sahaja, tapi dia perlu kita consult. Kita consult dengan ahli farmasi. Dia perlu kita ada orang tengah lah sebelum kita boleh memperoleh antihistamin itu. Tak semestinya kita perlu pergi klinik dan berjumpa doktor baru kita dapat antihistamin. Tak semestinya. Kita macam tadi saya cakap, kita boleh pergi ke farmasi dan bertanya ataupun berbincang dengan ahli farmasi di kaunter untuk antihistamin itu, untuk kita mendapatkan antihistamin. Dia bukanlah terlalu mudah untuk mendapatkannya dan tidak juga terlalu susah macam ubat Codeine tadilah ataupun ubat psikotik tu. Yang ni memang ubat kawalan tinggi, dia punya kawalannya. So memang perlu doktor lah, tak boleh jumpa dengan ahli farmasi macam tu saja. Tapi untuk antihistamin kita at least perlu bercakap dengan ahli farmasi itu. Okey, mengakibatkan mengantuk untuk sesetengah sahaja. Ubat-ubat antihistamin juga dapat menyebabkan mulut terasa kering, gangguan penglihatan dan sembelit jika diambil pada dos yang tinggi. Okey, corticosteroid contoh betamethasone, valeric atau prednisolone. Okey, memberikan kelegaan bagi kawasan yang radang, mengurangkan bengkak, kemerahan gatal-gatal dan tidak balas alergi, asma serta artritis. Okey, yang ni ataupun dalam bahasa Inggerisnya yang saya tahu NSAID lah, NSAID, anti-inflammatory, itu keradangan lah. NSAID, ubat NSAID ni hanya boleh diambil oleh atas preskripsi doktor. Ya, ni betul, ni ubat, salah satu ubat kawalan. Pengambilan jangka panjang menyebabkan muka sembab, moon face. Saya pun tak tahu macam mana moon face tu, boleh search lah kot muka sembab tu macam mana. Tekanan darah tinggi dan meningkatkan kandungan gula darah. So dia perlu sangat-sangat memerlukan preskripsi doktor lah. Berkesanan dan penyalahgunaan ubat.
Ubat-ubatan moden dan tradisional dapat digunakan untuk merawat pelbagai jenis penyakit, termasuk penyakit yang sama namun tahap keberkesanan mungkin sedikit berbeza. Berbanding dengan ubat moden yang menjalani pelbagai ujian klinikal sebelum boleh digunakan, setengah ubat tradisional tidak mempunyai apa-apa data kajian untuk ditentusahkan akan keberkesanan dalam rawatan. Ini menyukarkan untuk melakukan pemantauan dan penggunaan dos rawatan yang betul. Penggunaan dos yang tidak tepat akan memberikan kesan yang tidak sepatutnya kepada rawatan dan menjurus kepada penyalahgunaan ubat-ubatan. Penyalahgunaan ini tidak hanya melibatkan ubatan moden sahaja, ubatan tradisional juga. Okay, antibiotik rintangan antibiotik bisa dah citra jadi kebal, bakteria jadi kebal, so agak bahayalah dekat situ. Ubat tradisional berasaskan herba, kegagalan fungsi hati dan buah pinggang. Yang ni ada very controversial juga, di mana zaman sekarang ni banyak orang akan menjual suplemen-suplemen yang menyatakan bahawa datang daripada ubat-ubatan tradisional ataupun herba lah. Dekat TV pun ada, dekat mana-mana saja, dekat media sosial pun ada, Facebook dan sebagainya. Memang akan ada iklan-iklan suplemen ni. Apa yang saya nak nasihatkan di sini, suplemen-suplemen tu kemungkinannya ada menyatakan bahawa telah mendapat kelulusan KKM, kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia kan, untuk dijual kan. Tapi anda harus ingat bahawa walaupun ada perkataan kelulusan KKM, tidak bermakna ubat-ubat tu sesuai ataupun ubat-ubat tu selamat digunakan oleh semua orang. Itu keyword dia. Sesetengah orang mungkin akan rasa efeknya dan sesetengah lagi mungkin tak ada efek, ataupun ada sebilangan kecil yang akan menunjukkan side effect yang negatif. So dia bergantung kepada kita punya sistem badan jugalah, sistem metabolisme dan sebagainya. So untuk suplemen-suplemen yang dijual berasaskan tradisional atau herbal ini di media sosial ataupun di dalam TV ke, di farmasi ke, harus ingat bahawa kita perlu cakna lah tentang perkara ini, bahawa dia tidak berkesan kepada semua orang. So jangan kita bazirkan duit kita hanya kerana adanya perkataan kelulusan KKM. Tak semestinya dia berkesan untuk kita, kemungkinan akan berkesan kepada orang lain tetapi bukan untuk kita. Malah kemungkinan akan juga menunjukkan side effect yang negatif. So, dan jika kita walaupun ada kesan positif sekalipun, jika kita menyalahgunakannya ataupun dos yang kita makan itu berlebihan ataupun tidak kena, akan menyebabkan kegagalan fungsi hati dan buah pinggang juga. So, better kalau kita guna nasihat doktor ataupun pakar yang memang ada lesen yang boleh bagi kita nasihat yang sememangnya tidak akan memudaratkan kita daripada kita mempercayai iklan-iklan di media sosial ataupun televisyen. Itu adalah nasihat saya berkaitan dengan suplemen-suplemen ataupun ubat tradisional yang dijual secara meluas zaman sekarang ini. Koordina akan menyebabkan ketagihan. Tadi saya pun dah cerita, selain dia mengantuk, dia menyebabkan ketagihan. Ataupun sebenarnya ubat batuk lah, ketagihan ubat batuk semua adalah terdiri pada koordina di dalam ubat batuk tu. So ada jugalah zaman dahulunya orang ketagih ubat batuk, pergi klinik hanyalah beli ubat batuk sahaja. Tetapi sebenarnya itu pun telah pun menyalahi undang-undang, maka klinik itu ataupun doktor itu pun akan dijatuhkan hukuman jika disabit kesalahan menjual ubat batuk tanpa sebab yang khusus. Itu maksudnya. Placebo tidak mempunyai sebarang nilai terapeutik walaupun menyerupai ubat sebenar. Placebo ni adalah salah satu stage dalam ujian klinikal. Ujian klinikal ni juga berguna untuk pembuatan vaksin COVID-19, di mana ada stage-stage dia lah, stage 1, stage 2, stage 3 dan seterusnya. Stage pertama adalah ujian klinikal pada haiwan dahulu. Di mana kita tengok kalau ada kesan positif pada haiwan, kita boleh teruskan kepada stage yang kedua, di mana kita guna volunteer manusia untuk
menerima ubat yang kita buat tu lah. Di mana kita akan juga bahagikan ubat tu kepada ubat yang sebenar dan ubat placebo. So bila dia mendapat ubat placebo, dia sebenarnya tidak ada nilai rawatan di situ. Ubat tu just tak ada apa-apa lah. Tiada kesan apa-apa yang sepatutnya ada pada pesakit yang menerima placebo. Tetapi kalau kita guna ubat yang betul, maka kemungkinan ada kesan, kemungkinan tak ada kesan. So pemberian placebo dengan ubat yang sebenar tu dalam ujian klinikal tidak jelas. Maksudnya dia random, boleh diberi kepada siapa-siapa, dan siapa-siapa pun boleh terima placebo, dan siapa-siapa pun boleh terima ubat yang sebenar. Dan even researcher tu pun sendiri kan pun tak tahu yang mana satu dapat placebo, yang mana satu dapat ubat yang sebenar. Yang ni pentinglah untuk membantu ujian klinikal. Untuk kepada stage yang seterusnya, kita tambah lagi bilangan volunteer. Okey, tambah lagi bilangan volunteer, guna placebo, guna ubat yang sebenar juga. Dan akhirnya stage yang terakhir, di mana seperti yang kita tahu dalam pemberian vaksin COVID-19 juga telah pun berada pada stage yang terakhir, di mana kita boleh berikan kepada awam umum, semua orang boleh terima. Okey, itu dah maksudnya dah lepaslah semua stage-stage ujian klinikal. Sebab itu penghasilan vaksin ataupun ubat yang baru sangat mengambil masa yang lama. Sepatutnya mengambil masa 5 tahun ataupun 10 tahun ke atas, kerana stage-stage ujian klinikal tu lah perlu dilepasi. Ada dia punya standard-standard dia tu. Kalau tak boleh, contohnya kalau tak lepas 10 orang sembuh, maka tak boleh teruskan stage yang seterusnya. Kena bagi 10 orang sembuh, contoh sajalah kat sini. So disebabkan itu COVID-19 punya vaksin tu lambat sedikit penghasilannya. Tetapi pada masa sekarang ni teknologi telah pun moden. Sebenarnya kita teknologi pembuatan vaksin tu tidak sama seperti vaksin-vaksin sebelum ini. Vaksin-vaksin tu adalah daripada kejuruteraan genetik, mRNA, teknologi mRNA, yang di mana dia tidak memerlukan virus sebenar dimasukkan ke dalam badan kita. Malah dia menyebabkan badan kita tu sendiri menghasilkan komponen virus itu, dan badan kita attack benda tu sendiri. So semuanya terjadi di dalam badan kita lah. Instead, kalau dahulu teknologi vaksin yang dahulu, kita ambil virus yang telah mati ataupun lemah, kita masukkan di dalam badan lawanlah virus tu. Tetapi zaman sekarang mRNA tu teknologi di mana kita ambil kod genetik virus itu yang kita buat menggunakan teknologi pengkomputeran. So kita susun DNA itu ataupun RNA itu kita injekkan ke dalam badan, dan RNA itu akan masuk ke dalam sel badan. Sel badan akan membuatlah protein-protein yang serupa macam virus COVID-19, tetapi tak sehebat virus COVID-19. Dia hanya menyerupai sahaja. Maka badan kita detect lah benda itu sebagai bahan yang bahaya yang perlu dimusnahkan. Maka tindak balas imuniti badan akan memusnahkanlah komponen-komponen yang dihasilkan oleh sel badan kita tadi tu. Maka apabila ada virus COVID-19 yang sebenar masuk ke dalam badan, maka badan kita telah pun bersedia, kerana benda tu telah pun disimpan. Data-data yang lepas ada dalam sel-sel badan kita, disimpan dalam sel-sel badan kita. Maka badan kita akan menghasilkan antibodi yang bersesuaian lah untuk melawan virus COVID-19 itu. Okey, so kita masuk kepada kosmetik. Kosmetik telah digunakan sejak zaman silam untuk menyelahkan penampilan diri di samping mengekalkan kebersihan. Apakah yang dimaksudkan dengan kosmetik? Kosmetik ialah bahan atau produk yang digunakan secara luaran untuk membersih, melindungi atau mencantikkan penampilan seseorang. So kosmetik ni luaran, luaran sahaja, tak boleh dalaman. Bukan untuk kegunaan dalaman, luaran sahaja. Okay, contohnya bahan asas-asas kosmetik: pewarna, memberikan warna agar kosmetik lebih menarik. Ferrum 3 oksida, warnanya oranye kan atau merah. Air, bahan pelarut dalam penghasilan kosmetik. Pengilmusi, membentuk campuran homogen antara air dan minyak, contohnya lecithin dan asid stearik. Memekat, memekatkan produk kosmetik, contoh glycerin dan gam zantan.
pewangi, memberikan aroma yang menyenangkan kepada produk kosmetik, contohnya minyak pati. Pelembab, mengekalkan kelembapan bahan kosmetik, contohnya glycerin dan natrium lactate. Dan pengawet, mengelakkan kerosakan, contohnya paraben dan formaldehyde. Okey, so paraben dan formaldehyde ni saya nak terangkan very controversial. Ada orang Allah kepada paraben, ada orang Allah kepada formaldehyde. Dan formaldehyde ni kalau digunakan berlebihan memberikan kesan kanser jugalah. So kalau boleh sila hindari bahan yang mengandungi paraben dan formaldehyde dalam kosmetik. Contohnya sabun basuh shampoo. Sabun basuh shampoo dan sabun cuci muka. Bahan-bahan ini perlulah dielakkan menggunakan paraben dan formaldehyde untuk kemaslahatan diri. Okey, so jenis-jenis kosmetik rias digunakan untuk mencantikkan wajah, bedak, gincu, pensel alis, pemerah pipi, pembayang mata, celak dan maskara. Pembayang mata ni eyeshadow lah, pemerah pipi ni blusher. Okey, pensel alis ni untuk celak mata tu. Okey, kosmetik rawatan pada tubuh, contohnya krim, pelembab kulit dan masker muka. Pewangi, memberikan haruman, deodoran dan minyak wangi. So semua ni kategori kosmetik lah. Kebaikan kosmetik buatan sendiri, mudah dihasilkan menggunakan bahan-bahan semula jadi, selamat dan tiada bahan kimia berbahaya, kos yang murah. Contohnya pada zaman dahulu tiada gincu yang seperti zaman sekarang kan, gincu lipstick tu. So orang buat menggunakan bahan semula jadi sajalah, bahan yang warna merah dibuat dan dicampurkan. So diletakkan pada bibir. So bibir jadi warna merah lah. Itu adalah cerita zaman dahulu macam mana gincu diperbuat. Samalah dengan bedak juga diperbuat daripada contohnya tepung dahulunya lah, menggunakan bahan-bahan semula jadi. Keburukan kosmetik komersial, kesan sampingan yang berbahaya tadi paraben dan formaldehyde. Terdapat bahan kimia berbahaya dimasukkan secara tidak sah. Okey, ini contohnya pemutih. Ada orang menjual contohnya bahan kosmetik timbang kan, timbang yang di mana kita tak tahu pun timbang ke tak kan, tapi sebenarnya dia timbang lah, dia ada dia punya pati dia tu dalam plastik dan dikorek-korek dalam plastik tu dan dimasukkan dalam bekas dan dijual macam tu saja. So yang ni sebenarnya tidak sah ya. Penjualan kosmetik seperti itu kita panggil kosmetik timbang lah. Kerana kemungkinan bahan yang digunakan untuk membuat tu adalah bahan yang berbahaya dan tidak sah. Okey, contohnya yang paling popular dekat Malaysia ni adalah bahan pemutih lah kan. Contohnya bahan pencerah, bukan bahan putih, bahan pencerah muka. Semua orang nak mukanya cerah dan putih. Tetapi sebenarnya bahan yang digunakan untuk mencerahkan dan memutihkan tu sendiri, jika tidak kita kaji, maka akan menyebabkan kemudaratan, malah akan merosakkan lagi kulit muka, dan kerosakan itu adalah kerosakan yang kekal yang tidak boleh dibaiki semula. So take note dan make sure kita berhati-hatilah apabila memilih barang kosmetik komersial yang bukan jenama terkenal kan, bukan jenama terkenal. So dekat selalunya terdapat di media-media sosial jugalah. So jangan tertipu, jangan terpedaya dengan bahan-bahan kosmetik tempatan yang tidak terkenal, jenamanya, yang tidak ada kilang tertentu. Okey, so belilah, kalau boleh beli bahan-bahan kosmetik ni di kedai seperti Guardian kan, Watson, yang memang khas, yang memang barang-barang dia tu memang barang-barang yang terkenal dan selamatlah. Iklan yang ditunjukkan secara berlebihan. Okey, inilah. So macam contohnya ada iklan orang tu berkulit gelap, tiba-tiba pakai bahan kosmetik tu tampak cerah sangat kan, sangat-sangat cerah pula tu. So jangan terpedaya lah, jangan terpedaya. Okey, yang mengelirukan tu contohnya dia ada tulis kelulusan KKM. Okey, jangan terpedaya juga, kelulusan KKM tidak bermakna dia berkesan untuk semua orang. Itu saya punya tagline lah. Dia bermakna kemungkinan orang tu bagus, orang lain mungkin tak ada efek apa-apa. So jangan bazirkan duit lah terhadap perkataan kelulusan KKM. Kalau boleh silalah berjumpa dengan konsultan
di Guardian dan Watson. Okey, bahan kimia terlarang mercury. Okey, mercury untuk bahan pemutih lah, tadi saya cerita mercury ni very toxic kan. So kulit akan meresa serta kerosakkan buah pinggang dan sistem saraf jika diserap ke dalam salur darah. Letak saja kat kulit, tapi kita sebenarnya dalam kulit ni ada salur-salur darah. Kalau mercury tu masuk ke dalam salur darah tu akan pergi ke saraf dan pinggang, buah pinggang. So bahayalah dekat situ. Hydroquinone, bahan pemutih juga. Kulit menjadi hypersensitif dan pengurangan pigmentasi mengakibatkan pendedahan kulit kepada sinar UV yang berbahaya. So macam mana kulit kita ni nak jadi cerah? So kita kena kurangkan pigmentasi. Pigmentasi tu dihasilkan oleh dalam kulit kita ni ada protein lah untuk mengelakkan sinar UV tu terkena kulit. Sebabkan itu kulit kita akan jadi gelap kan, sebab protein yang menghasilkan kegelapan pada kulit tu menyerap, sebenarnya membantu menyerap sinar UV yang berbahaya. So oleh itu orang yang kurang keyakinan diri, dia akan cubalah untuk memutihkan kulitnya. So kalaulah dia tidak ataupun dia terpedaya dengan iklan-iklan yang menggunakan hydroquinone seperti contohnya, dia akan mengakibatkan sinar UV yang berbahaya boleh terkena kepada kulit kerana pengurangan pigmentasi yang berlebihan. Oleh itu dia menjadi kerosakan kekal pada kulit. Okay, so agak bahayalah. Hydroquinone is very controversial. Okay, beta metason valerate, kulit merengsa dan perubahan pigmentasi kulit. Again, pigmentasi again kat sini ramailah dekat Malaysia lah khususnya yang fanatik terhadap pemutihan kulit. So agak bahaya dekat situ lah. Okey, kulit yang tidak putih ataupun kulit yang kurang cerah tidak bermakna tidak cantik. Okey, asalkan kulit ni perlulah sihat dan berseri, itu sahajalah nasihat saya. So jangan rasa rendah diri bila kulit kita gelap ataupun sebagainya. Malah kita perlu bersyukur kerana kulit kita gelap, kita dapat sebenarnya mencegah sinar UV yang berbahaya daripada orang yang berkulit cerah. So kita perlu bersyukur pada satu hal itulah. Selain itu bukan kita tidak perlu menjaga. Bila kulit kita tu gelap, tak semestinya kulit kita tidak perlu dijaga, tapi kita perlu jugalah memastikan kulit kita tu sentiasa sihat dan berseri. Okey, tretinoin, kulit kemerahan dan mengelupas. Okey, yang ni selalunya digunakan dalam krim jerawat lah kan, untuk mengurangkan jerawat tu dia perlu mengelupaskan kulit tu. So agak tidak bagus jugalah sebenarnya kalau kulit kita tu mengelupas. Mengelupas tu salah satu tanda bahawa kulit kita tidak sesuai dengan bahan kimia tersebut. Okey, so catatan kat sini krim pemutih. Tadi saya dah ceritalah dengan banyak benda ni. Memang sebab rakyat Malaysia ni memang senang terpengaruh dengan krim-krim pemutih. So dia pakat belilah kan, macam-macam jenis produk krim pemutih pun tidak bagus. So nasihat saya, jangan rasa rendah diri jika kulit kita gelap, ataupun kalau kulit kita gelap tak semestinya kita tidak cantik, asalkan kulit kita itu berseri dan sihat. Okey. Ujian diri 5.4. Nombor 1, berikan 3 contoh ubat tradisional dan kegunaannya. Okey, tradisional 4 jenis sebenarnya yang diberikan dalam buku teks. Yang pertama, halia. Yang kedua, asam jawa. Yang ketiga, lidah buaya. Yang keempat, ginseng. Okey, yang ni setakat yang diberi dalam buku teks, sebenarnya ada banyak lagi. Okey, halia untuk membuang angin, asam jawa untuk merawat batuk ataupun sakit tekak, lidah buaya untuk merawat kulit daripada contohnya lecur ataupun terkena sunburn. Boleh juga guna lidah buaya. Ginseng untuk mengurangkan paras kolesterol. Okey, nombor 2, nyatakan 5 jenis ubat muda. Nyatakan 5 jenis ubat muda. Yang pertama, nama dia agak sedikit complicated, tapi jangan risau. Sebutan elok, maka ejaannya pun elok juga. Analgesic. Nombor 2, antimicrobe. Nombor 3, antipsychotic. Nombor 4, anti-allergy.
Nombor lima corticosteroid. Okey, nombor 3, Aida berasa sakit kepala. Apakah jenis ubat yang sesuai untuk meredakan kesakitannya? Analgesic. Berikan 3 jenis kosmetik. Okey, kosmetik rias, kosmetik rawatan, nombor 3, bau-bauan, pewangi.